Nama ke dia perubatan tradisional ni? Perubatan tradisional? Tradisional mata lah. Mata mata lah adik. Orang tahu dah maksud amma itu. 33 tahun. 33 tahun ni. Tahu dia dah 33 tahun. Ingat Johnny atau cik ini tak ingat tahun tu sama dengan dia. Oh, Johnny lagi. Ambil keturunan Ayub. Oh. Dengan Ayub dia. Oh, ambil dia tu dia beri situ ke ambil dia tu lagu mana dengan dia? Dia masa dulu dia sakit stroke kan, hari kehidupan dia lama juga. Dia suruh tolong dia kak. Bunuh kat kayu, pokok kayu lah sini. Kayu dia kan? Tak lima ya dia tak sini. Mana pada ambil tegur pada dia lah. Dia saya gitu lah. Lepas tu lepas hari dia tu lagu mana pula amal dia buat? Mari dia buat apa tu? Udah ngamuk macam dia tu orang main sedung mendung lagi lepas ni. Oh, mata dah sedang mendung lagi? Betul lah. Nanti kata lah. Ulu get entah enggak malah orang. Ulu get dia. Perubatan tradisional atau alternatif tidak memerlukan bahan yang banyak atau teknologi yang canggih semata-mata untuk merawat penyakit yang dialami. Rawatan tradisional telah mengalami kelaziman penggunaan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita seperti tumbuh-tumbuhan dan herba. Ini kerana alam yang di dalamnya ditumbuhi pelbagai jenis pokok yang mampu merawat kesihatan manusia adalah anugerah Allah yang tidak ternilai banyaknya. Kemahiran manusia yang bergelar pengamal rawatan tradisional mengeksploitasi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita sebagai bahan terbaik untuk merawat penyakit yang dialami manusia telah diamalkan sejak dulu yang kemudiannya diperturunkan kepada generasi pengamal rawatan tersebut sehingga hari ini. Segelintir di kalangan manusia sebenarnya masih belum faham, tidak mengetahui dan menafikannya secara membuta tuli disebabkan manusia tidak didasari ilmu dan dalam masa yang sama enggan belajar tentangnya. Mereka hanya mengenali beberapa jenis ilmu sahaja, sedangkan ilmu yang ada di dunia ini tidak terbatas sifatnya. Begitu halnya dengan rawatan tradisional yang bermula sejak lebih 1443 tahun lalu yang masih diberikan perhatian oleh segelintir pengamal rawatan Melayu, sedangkan ilmu rawatan moden baru sekadar 600 tahun sahaja. Malahan masyarakat Melayu di zaman dulu bukan sahaja menggunakan kaedah tradisional untuk merawat pelbagai jenis penyakit kerana pada masa itu masih belum dibina pusat rawatan atau klinik moden. Mereka hanya menggunakan bahan atau dari sumber alam seperti kaedah tumbuh-tumbuhan, tetapi dalam masa yang sama turut disertai dengan amalan doa, solat hajat, zikir, zabat dan tasbih untuk tujuan memohon supaya Allah menyembuhkan penyakit yang dialami oleh manusia. Pelbagai jenis penyakit umpamanya penyakit urat saraf, resdung, masalah angin dalam badan yang sekadar menyebut beberapa penyakit diubati secara tradisional. Begitu halnya penyakit mata yang turut diperkenalkan oleh pengamal perubatan tradisional mata Rohana Cik Mut atau lebih dikenali Mak Suwana dari Kampung Kubang Kedapat, Pasir Mas Kelantan adalah sekadar menggunakan bahan-bahan asli dan segar dari tumbuh-tumbuhan seperti limau dan air mineral semata-mata untuk menyembuhkan penyakit mata selain resdung, medu dan uluran dengan izin Allah. Ketika ditemui wartawan Star TV di kediamannya, Rohana Cik Mut yang membahasakan dirinya Mak Suwana berkata dia mengamalkan perubatan tradisional mata sejak 33 tahun lalu. Katanya dia memperoleh ilmu merawat mata itu sejak beliau di bangku persekolahan, iaitu ketika masih menuntut di tahun 6 lagi yang diperolehnya dari arwah bapanya sendiri. Mak Su mengamalkan perubatan tradisional ini sejak 33 tahun lalu. Sejak Mak Su berada di bangku persekolahan di tahun 6 lagi. Arwah bapa yang mengajarkan ilmu itu katanya. Tambah Mak Suwana, kisah bermula beliau memperoleh ilmu itu ketika bapanya diserang penyakit strok. Ketika itulah bapanya mengajarkan perihal ilmu tersebut
dengan menggunakan bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan seperti daun, buah dan batangnya. Dengan kaedah tumbuh-tumbuhan herba itu, menurutnya, bukan sahaja penyakit mata dapat dirawatnya, tetapi penyakit-penyakit lain seperti resdung, medu dan uran pun dapat dirawatnya dengan izin Allah. Keempat-empat penyakit itu, beliau mampu merawatnya dengan bahan-bahan tersebut yang ternyata mempunyai banyak khasiatnya yang asli dan segar. Ditanya tentang sambutan pesakit terhadap rawatan yang diperkenalkannya, dia berkata, dalam masa 2 tahun ini, kira-kira 15 pesakit yang menggunakan khidmatnya telah menerima rawatan dalam masa sehari. Katanya, bermulanya cuti persekolahan, ramai pesakit yang bertandang ke rumahnya semata-mata untuk mendapatkan rawatan berkenaan, terutamanya kanak-kanak dan orang-orang dewasa. Lebih daripada 1,000 pesakit yang pernah menerima rawatan darinya sejak 33 tahun itu, dan beliau bersyukur kerana dapat berkhidmat kepada pesakit dengan kaedah tradisional. Menurutnya, beliau banyak menerima maklum balas daripada setiap pesakit yang dirawatnya yang mendakwa kaedah yang diamalkan itu menjadi dengan izin Allah. Tetapi menurutnya, ada juga penyakit yang gagal disembuh, namun dia hanya berikhtiar sahaja dan yang menyembuhkannya adalah Allah. Jika Allah izin untuk sembuh, penyakit akan sembuh dan begitulah sebaliknya. Membicarakan tentang kaedah rawatan mata, dia menggunakan tempurung kelapa untuk merawat pesakit mata dalam pelbagai kategori dengan bantuan sumber tumbuh-tumbuhan seperti limau nipis dan air mineral. Begitu juga dengan rawatan resdung dan medu. Penggunaan limau nipis iaitu satu bahan yang mudah diperolehi dan tidak memerlukan kos yang tinggi sebagai kaedah terbaik menurut ilmu yang dipelajarinya. Katanya lagi, untuk memudahkan rawatan mata, yakni katarak dan sebagainya berjalan lancar, beliau meminta pesakit menyediakan sebotol air mineral dan 8 biji limau nipis sahaja. Apabila ditanya bagaimana pesakit dari tempat lain mengetahui beliau melakukan rawatan berkenaan, beliau menjelaskan kebanyakannya diketahui dari rakan-rakan mereka yang pernah mendapatkan rawatan darinya dan berita berkenaan tersebar dari mulut ke mulut dan ada yang turut dimuatkan dalam media sosial seperti Facebook. Kata Maksudana lagi, bukan sahaja penduduk tempatan pernah datang ke rumahnya untuk mendapatkan khidmatnya itu, tetapi ada juga penduduk dari daerah-daerah lain di Kelantan. Paling menarik menurutnya, ramai juga pesakit dari luar Kelantan seperti dari Terengganu, Pahang, Kedah, Perak dan Kuala Lumpur yang datang ke kediamannya semata-mata meminta beliau merawat penyakit yang dialami oleh mereka. Berhubung dengan bayaran pula, beliau tidak meletakkan syarat bayaran kepada pesakit yang menerima rawatan darinya, tetapi atas dasar ikhlas dari pesakit dan keluarga pesakit itu sendiri. Beliau berbuat demikian kerana berasa kasihan melihat derita yang dialami oleh pesakit. Beliau hanya ingin membantu pesakit yang memerlukan pertolongan tanpa mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi dan tidak masuk akal. Walau bagaimanapun, ada juga pesakit yang tidak dikenakan bayaran dengan melihat kepada keadaan pesakit itu sendiri yang tidak mempunyai pendapatan, jadi dia halalkan sahaja.